Semalam tuan-tuan, ni nak cerita lah semalam. Semalam ucapan daripada Muhyiddin Yassin telah pun mengemukakan bahawa haram bagi mengundi calon bernama Shahrizan di Pulai. Dalam memakai kopiah, dalam cubaan memakai kopiah, si Muhyiddin Yassin mengeluarkan satu fatwa. Dan fatwa dia mengatakan bahawa haram sebenarnya untuk nak mengundi calon Pulai, calon Pakatan Harapan ini. Dan semalam dalam satu live TikTok, adalah 2-3 orang, seorang lah dia nampak, dia kenapa kerajaan tak ambil tindakan tegas, ni dudak dia punya bising dia. Saya macam, dia orang nak suruh saya naik kan, tapi saya macam, kadang-kadang tuan-tuan, yelah, malah lah saya nak naik, nak cerita satu persatu dengan benda orang macam ni. Orang tak faham macam mana prosedur itu berlaku sebenarnya. Saya macam malah nak terangkan. Benda itu akan berlaku. It's just a matter of time. Lepas tu ada orang kata, asyik muka aku je buat police report. Buatlah. Apa yang susah sangat dah buat police report? Kalau kau rasa benda itu mengancam dan sebagainya, buatlah police report. Itu pun nak komplain ke? Tapi lepas tu komplain kenapa kerajaan tak buat apa orang kata, laporan, tak buat tangkapan dan sebagainya. Buat je lah police report. Buatlah sebanyak mungkin police report. Kita sebagai rakyat buat police report. Dan akhirnya daripada ucapan tersebut, ini kenyataan polis. Polis buka kertas siasatan kerana fatwa dikeluarkan oleh Muhyiddin. Polis Diraja Malaysia membuka kertas siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan bahawa haram mengundi calon Pakatan Harapan Shahrizan Kayat pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai Sabtu ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razauddin Hussein berkata siasatan terhadap pengurusi Perikatan Nasional itu dilakukan mengikut Seksyen 505 Sub B Kanun Kesiasaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Beliau berkata PDRI menerima satu laporan mengenai kejahatan Muhyiddin itu dibuat di sebuah balai polis di sini dan siasatan dijalankan unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Tindakan selanjutnya polis akan mengambil keterangan beliau dalam masa terdekat, katanya. Sabtu lepas ahli Parlimen Pagoh itu semasa ceramah di Dataran Utara Kempas di Johor Bahru berkata mengeluarkan kenyataan haram memberikan undi kepada Shahrizan. PRK bagi kerusi Parlimen Don Simpan Jeram diadakan susulan kekosongan. Baik. So akhirnya siasatan itu, kertas siasatan telah pun dibuka. Telah pun dibuka. So dalam kenyataan ini tuan-tuan, saya rasa kita pun saya tak tahulah tuan-tuan. Ni orang-orang macam ni apa dalam pemikiran mereka sebenarnya? Apa yang mereka nak tunjukkan kepada rakyat? Apa yang mereka nak tunggang lagi? Bangsa mereka dah tunggang, agama pun mereka nak tunggang, tuan-tuan. Kadang-kadang saya nak kata pelik, bukanlah pelik sangat. Memang mentaliti dia orang macam tu. Memang mentaliti apa orang kata Muhyiddin Yassin memang begitu. Daripada zaman dahulu lagi. Tuan-tuan, kita tak tahu tuan-tuan. Memang begitulah seadanya. Namun begitu, saya nak ulas panjang-panjang tentang fatwa ini tak perlulah bagi saya. Tak perlu kita nak ulas panjang-panjang. Sebab bagi saya, benda ni terlalu straightforward. Tuan-tuan, baca buku Halal Haram dalam Islam. Baca buku Halal Haram dalam Islam oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dr. Yusuf mengatakan bahawa menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal, kedua-duanya adalah syirik. Hukumnya kedua-duanya adalah syirik. Bukan saya cakap, ulama besar Dr. Yusuf Al-Qardawi berkata menghalalkan yang haram, contohnya arak itu haram, kita kata arak itu halal, itu adalah syirik. Tetapi mengharamkan yang halal, mengundi Shahrizan ni adalah haram, hukum dia, itu juga adalah syirik. Kerana mengundi ni adalah ijtihad. Dia termasuk dalam perkara-perkara harus. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Tak ada apa dosa pahala kat situ. Tiba-tiba jadi haram, tuan-tuan. Tiba-tiba benda tu jadi haram. Dia satu benda yang sangat-sangat nak memalukan umat Islam yang agama Islam ni dia jadi satu mainan politik. Nak mengharam dan menghalalkan sesuatu mengikut agenda masing-masing. So akhirnya polis telah pun membuka siasatan terhadap terhadap Muhyiddin Yassin berkenaan dengan kes tersebut. Senang. Tak banyak cerita. Telah pun dilakukan. Dan laporan polis tu dibuat di mana? Dibuat dekat Segamat Johor. Dibuat dekat area Johor lah. Orang Johor yang buat. Senang. Bagus macam tu. Baik. Terkini juga, saya dah tulis dalam Facebook saya berkenaan dengan kenyataan daripada Dusuki, tuan-tuan. Kenyataan daripada Dusuki. Tolong share.
kenyataan daripada Dusuki. So, Dusuki kata apa? Dusuki mengatakan bahawa sekarang ini bila dia kalah kes, okey, pertama sekali kita kena cerita dahulu. Pertama sekali Ahmad Dusuki hari itu pergi saman. Sebelum cerita saman, Ahmad Dusuki pergi fitnah tabung haji. Dia mengatakan aset dijual kepada orang bukan Islam. Kemudian pada 2020, Dr. Mujahid, dia tak jadi Menteri Agama lagi, dia kata inilah dia pemfitnah. Lebih kurang macam itulah dia punya ayat dia. Dusuki tak puas hati, dia pergi saman Dr. Mujahid. Dan dalam saman tersebut, Mahkamah Session dia kalah. Mahkamah Tinggi dia kalah. Mahkamah Rayuan dia rayu kali ketiga dan terakhir, tak masuk ke mahkamah lagi, dia tarik balik saman tersebut. Bila lepas dia tarik balik saman tersebut, dalam Facebook tiba-tiba dia kata bahawa dia dah menang saman. Pelik juga. Dia yang tarik balik, dia yang kalah saman, tapi dia kata dia menang. Dan dalam kenyataan tersebut, dia kata bahawa orang itu salah dan dia kata Dr. Mujahid ini sebenarnya memfitnah. Sebenarnya memang ada aset itu dijual kepada orang bukan Islam. Dan dia mengulangi perkara ini di dalam dalam ceramah beliau selepas baru-baru ini. Kalau tak silap saya, ceramah itu baru-baru ini. Now, saya kontak Dr. Mujahid. Saya kontak WhatsApp Dr. Mujahid. Saya kata, Doktor kena ambil tindakan ke atas Dusuki. Dia kata, Suardi, saya kena tengok macam mana. Ni dia minta maaf doktor, saya cerita je lah. Doktor kata, tengoklah keadaan macam susah, macam ni lah, macam complicated, macam kes kalau saman ni is panjang. Tak, bukan macam tu doktor. Dia kata, doktor kena ambil tindakan dan tunjukkan. Dia bukan masalah panjang. Ini bukan masalah, saya tahu Dr. Mujahid tengok live saya. Ini bukan masalah doktor dengan Dusuki. Ini bukan masalah itu. Ini bukan personal beef. Tapi ini untuk menunjukkan bahawa kita serius dalam membenteras fitnah. Saya kata, taklah saya tulis macam tu kan. Tapi kita kena serius. Doktor rujuk dengan lawyer doktor. Kalau dia kata tak boleh, tak apa. Saya boleh supply lawyer untuk doktor. Tak ada masalah. Hantar LOD dahulu. So akhirnya dia kata baik, saya akan berbincang dengan. Akhirnya tuan-tuan, Mujahid, peguam saya akan teliti setiap kenyataan Ahmad Dusuki terhadap tabung haji. Naib Presiden Amanah Mujahid Yusof Awal berkata peguamnya akan meneliti kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas pemimpin Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Rani berhubung tabung haji. Kata bekas menteri itu, ini berikutan fitnah berterusan Ahmad Dusuki walaupun pemimpin PAS itu telah menarik rayuan saman terhadapnya. Peguam saya akan meneliti. Sementara itu, jauhi pemfitnah dan politik toksik kebencian yang diputarkan oleh pihak yang menyokong dan mempertahankan fitnah. Katanya dalam satu kenyataan saya memetik sepotong hadis. Dalam hantaran Facebook, Mujahid berkata tindakan Ahmad Dusuki meneruskan fitnah terhadap tabung haji dengan memainkan isu aset TH dijual kepada bukan Islam bertujuan untuk menimbulkan keresahan umat orang ramai. TH adalah institusi mulia umat Islam yang telah menjadi bahan politik murahan beliau walaupun dibuktikan di mahkamah fitnah beliau adalah tidak benar. Berhenti dari menjajah fitnah dan hormat sedikit keputusan mahkamah yang kekal menolak saman Dusuki ke atas saya yang mempertahankan aset tabung haji tidak jual kepada orang bukan Islam. Hormati umat Islam dan para pendeposit daripada menjadi fitnah Dusuki. Apa motif beliau? Saya harap beliau noktahkan isu ini dan mari bersama membangunkan umat Islam menjauhi dari budaya fitnah. Baik. Akhirnya kita kata perkara ini tidak lain tidak bukan kita kena bawa Ustaz Mujahid kena tegas dalam perkara ini dan jangan biarkan Dusuki ini lepas begitu sahaja. Saya dah baca kenyataan beliau sebaik saja selepas kalah di dalam Mahkamah Rayuan, tarik balik Mahkamah Rayuan, beliau mengeluarkan satu kenyataan kononnya daripada kenyataan mereka di dalam mahkamah dan sebagainya. Saya baca. Bila saya baca itu, saya tahu sebenarnya dia sendiri tak faham apa yang ditulis oleh dirinya sendiri. Dia sendiri tak tahu apa yang berlaku dan tak faham apa yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kita tahu perkara tersebut. Disebabkan itu dia duk mengulang perkara yang sama. Dan bila dia fitnah, dia bukan fitnah Dr. Mujahid. Akhirnya dia fitnah siapa? Tabung haji. Dia fitnah pegawai tabung haji. Dia fitnah seolah-olah tabung haji ni tidak berintegriti pegawai-pegawainya. Dr. Mujahid ni membela. Sebab itu saya cakap Dr. Mujahid, perjuangan kamu doktor untuk nak melawan Dusuki ni bukan perjuangan kamu melawan Dusuki. Ini perjuangan kamu membela umat Islam dan tabung haji daripada terus difitnah oleh puak-puak virus Perikatan Nasional ni tuan-tuan.
VPN, boleh tak? VPN, hashtag VPN. Virus Perikatan Nasional. Dia yang pergi mengkafirkan kita, tuan-tuan. Dia yang pergi mengharamkan kita. Dia yang pergi memfitnah kita. Tetapi dia play victim. Seolah-olah mereka lah sebenarnya yang terkena fitnah. Hashtag VPN, tuan-tuan. Tolong. Hashtag VPN. Virus Perikatan Nasional inilah yang akhirnya merosakkan umat Islam, yang merosakkan negara kita. Dia macam ni, tuan-tuan. Orang macam saya yang pakai baju t-shirt, tak pakai kopiah, walaupun ada janggut sedikit sejemput ni, kami bercakap tentang Islam, tetapi kami tak membawa apa-apa konotasi sebab orang tahu kami ni bukan bidang kami. Orang tak akan mudah terpengaruh kalau mereka ada ilmu. Kalau saya bercakap benda yang tak betul lah. Kalau saya bercakap benda betul, orang akan percaya. Tetapi orang yang berserban, berjubah, yang berceramah tentang agama, semua dia cerita tentang tentang akhirat, tentang apa orang kata kita hendaklah kembali kepada Allah SWT, tentang hari kiamat, kita hendaklah ingat syurga neraka. Tiba-tiba dia bercakap soal fitnah. Oh, macam ni, tuan-tuan. Kalau tak banyak sikit, orang akan percaya. Dan orang akan mula hilang kepercayaan terhadap institusi tabung haji. Mereka Dusuki ni, dia bukan memfitnah Dr. Mujahid. Dia memfitnah tabung haji. Itu yang dia lakukan. Inilah virus Perikatan Nasional. VPN, virus Perikatan Nasional yang merosakkan negara sebenarnya. Hakikatnya mereka ni lah yang akan menghancurkan negara. Yang akan merosakkan negara. Akan menyebabkan negara kembali terkebelakang sebenarnya. Ini sebenarnya yang berlaku. Dan ini perkara yang kita tak ketahui. Ini akan merosak dan menakutkan. Yang akan menakutkan siapa, tuan-tuan? Pelabur-pelabur. Yang akan menakutkan pelabur-pelabur. Kita heran. Macam mana golongan sebegini masih lagi berleluasa. Sebab itu saya cakap dengan Dr. Mujahid. Tolong Dr. Mujahid, tolong. Jangan lagi berlembut dengan orang macam ni. Jangan lagi berlembut dengan orang macam ni. Kita dah tak ada masa nak berlembut dengan orang macam ni. Ini masa kita nak kena tunjukkan bahawa kita ada kekuatan, kita kebenaran. Kebenaran itu berpihak kepada kita. Tak usah lagi kita rasa takut, kesian, nanti macam ni, macam tu. Tak payah dah. Kita dah tak payah. Kalau boleh letak 10 juta, 100 juta tu letak kat dia. Senang cerita. Kan? Senang cerita. Okay? Senang cerita. Macam itulah keadaan yang perlu kita lakukan sekarang.